Assalamualaikum, selamat datang ke N-Gear sekali lagi. Okey, sebagai saluran otomotif yang paling pioneer sekali di Malaysia ni kita tak ada tiru siapa-siapa, kita tiru diri kita sendiri. Dan hari ni kita banyak menerima banyak-banyak soalan, macam-macam soalan lah, soalan-soalan cepu mas. Jadi hari ni kita nak jawab 5 soalan cepu mas yang paling cepu mas sekali. Kita punya producer Sasha yang tangan berbulu tu, dia dah compile soalan-soalan ni. Dia kata, Sasha, cepatlah, apa dia soalannya? Kenapa kereta ada VSC dan ada button on off tu? Okey, itu satu soalan yang pandai juga tu. Sebab bila kita tengok kebanyakan kereta yang ada vehicle stability control, dia ada butang untuk tekan, padamkan ataupun deactivatekan sistem itu. Nah, benda ni butang ni selalunya ada walaupun kereta tu kereta hatchback ke, kereta saloon ke, kereta SUV ke, kereta MPV ke, semua ada butang VSC off tu. Jadi adakah memang syarikat-syarikat kereta ni dia memang ada bagi kita option supaya kita boleh buat drift atau macam mana? Sebenarnya, punca sebenar ada VSC off button tu untuk dalam kereta MPV sekalipun yang macam tak masuk akal kenapa ada benda tu. Kalau macam kereta Porsche ke, AMG punya Mercedes ke, BMW M ke, Toyota Gazoo Racing ke, yang itu ada button off tu, kita faham lah mungkin nak masuk litar. Tapi untuk kereta-kereta yang macam besar-besar ni, kereta keluarga ni, sebenarnya ada butang VSC off tu untuk semua kereta, hampir ke semua kereta, ialah supaya untuk membenarkan ianya untuk pergi kedai tayar untuk buat on wheel balancing. Jadi tayar kita ni kita boleh balancing dengan cabut ataupun kita balancing dekat situ juga. Jadi bila kita nak buat on wheel balancing, nak buat balancing ni dia kena pusing dengan tayar tu baru nampak kat mana dia punya berat tu tak even kan, nak tengok gegaran tu macam mana. Jadi bila nak buat on wheel balancing tu, kalau dia gerakkan satu saja tayar, nanti kereta tu dia akan brake. Pasal benda tu kena on, dia akan brake kan kereta tu. Pasal tayar tu bergerak tak sama Jadi untuk on wheel balancing, tayar tu kena boleh bergerak independently of each other. So bila nak kena berlaku macam tu, kena tekan butang VSC off. Itulah sebabnya kenapa ada butang VSC off untuk hampir ke semua kereta yang kita boleh beli. Apa lagi soalan? Lori plus tahan trafik untuk apa? Ini memang ramai juga kawan-kawan duk maki hamun dia orang ni dekat dalam saya punya Facebook pun saya nampak kawan-kawan marah sangat bila nampak lori yang bawa pelahan tu kan. Dia memang sengaja blocking trafik kan. Jadi kenapa Plus buat macam tu? Jadi sebenarnya ini salah satu inovasi baru juga daripada Plus. Dalam beberapa tahun yang lepas mereka mula memperkenalkan benda ni. Jadi apa tujuannya sebenarnya? Jadi tujuannya ialah lori ni dia orang kata saja nak bagi setengah orang lah, seorang kata, oh ni saja trafik dah banyak sangat dia nak control flow trafik. Bukan. Itu tak betul. Walaupun mungkin nampak macam boleh separuh percaya, tapi sebenarnya itu kelentong je. Yang betulnya, bila sebagai contoh lah, kita pernah bawa kereta dan kadang-kadang tengok ada kayu jatuh tengah-tengah highway kan, dan ataupun bodywork kereta lepas accident pecah ada kat tengah jalan, ataupun tayar lori pecah. Kita pernah tengok tak video ni? Kalau dah dapat carilah video yang dekat air keruh ke, yang ada satu brother ni dia melintas highway untuk ambil bodywork kereta pecah, accident ke apa ke. Itu sangat-sangat berbahaya kalau kena langgar, orang kata mati katak lah. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah macam tu, jadi Plus dia keluarkan lori ni. So dia akan buat sweep lah. So lori itu kalau ada 4 lorong, 1, 2, 3 campur kecemasan, dia ada 4 lori. Kalau jalan tu ada 3 lorong, maksudnya 2 lorong campur 1 kecemasan, 3 lori akan keluar, dia akan tahan trafik. Dan di depan dia tu ada satu lagi lori yang dipanggil lori response. Lori tu yang akan pergi untuk ambil kutip sampah-sampah yang jatuh tengah-tengah jalan ni, ataupun apa-apalah benda-benda berbahaya yang menahan ataupun mungkin membahayakan pengguna lebuh raya. Itu dia gunanya. Dan jangan marah dia try nak bagi kita selamat sebenarnya. Soalan ketiga, pil jimat minyak real ke tak? Macam-macam pil jimat minyak ni. Ada yang kata dia menambah RON, research octane number. Ada yang kata dia tak tahulah apa yang dia buat lah, tambah dia betulkan magnetic alignment lah. Ada yang bagi tak tahu, saya pun nak cerita pun tak tahu. Tapi saya pernah lah cuba 2-3 jenis, dan saya duk tengok juga lah macam-macam ujian yang dilakukan kat YouTube. Banyak juga kalau you cari tengok, kebanyakannya tidak menunjukkan sebarang kesan. Kalau ada pun terlalu kecil dan kita tak boleh nak verify sebenarnya punca apa pasal perubahan tu terlalu kecil sangat. Jadi saya pernah cuba benda ni, dan memang kita berharap juga lah kalau betul ada mendatangkan kesan, kan syok kan, kita boleh masukkan benda tu dan menjimatkan minyak. Tapi setelah saya cuba, ingat 3 tangki saya cuba benda tu, saya tak nampak kesan dia. Jadi saya rasalah kalau ada siapa-siapa yang pernah buat ujian boleh kongsi dengan kita lah. Tapi mengikut pengalaman saya dan mengikut kefahaman kita lah yang kita ada, benda ni memang tak ada sebenarnya sangat mendatangkan kesan lah. Cuma orang kata kalau pakai minyak mahal dia macam jalan jauh sikit kan. Itulah dia punya cerita dia kat situ lah sebenarnya. Konon-kononnya benda ni akan menjadikan minyak kita tu macam minyak mahal.
mahal. Tapi saya rasa tak betul. Soalan keempat. Kenapa speed limit hanya 110 km sejam saja? Jadi kalau kita tengok had kelajuan jadi had kelajuan ni ada bermacam-macam lah. Kalau di dalam kawasan perumahan selalunya lebih kurang 30 km sejam. Dekat kawasan sekolah pun lebih kurang 30 km sejam. Kemudian dalam kawasan jalan perbandaran lebih kurang dalam 50 atau 60 km sejam. Samalah dekat jalan kampung ataupun jalan negeri pun kadang-kadang 50, 60 tengok keadaan jalan, dan juga ada yang naik 90, 80. Jadi semua ni sebenarnya kalau kita tengoklah sama ada 110 ke, 50 ke, 60 ke, ini telah dikira oleh jurutera yang membuat jalan tu untuk menentukan kelajuan yang selamat untuk semua kenderaan. Jadi bila kita kira semua kenderaan ni, dia kirakan untuk kenderaan yang paling basic sekali lah. Of course kalau you bawa kereta yang mahal, yang ada macam-macam, dia boleh corner lebih laju. Tetapi untuk diselekoh yang tersebut, untuk kereta yang paling biasa, sebagai contohnya lah, daripada keluar highway selalunya dia punya had kelajuan dia dekat selekoh tu antara 50 hingga 60 km sejam. Kalau awak cuba tengok 50 km sejam, memang kereta tak rasa, memang rasa selamat, rasa settle sangat. Dekat 60 km sejam pun rasa selamat sangat-sangat. Dan benda ni sangat-sangat berasa bila hari hujan. Walaupun hujan, kelajuan had laju tu masih lagi terpakai, kita masih boleh gunakan selekoh tersebut pada kelajuan yang ditetapkan. Pasal itulah dia dah kira macam tu. Bila hari hujan, bila tulis selekoh tu 50, awak try 70, kereta dah rasa geli-geli dah. Jadi itu sebabnya lah dikirakan tu untuk semua kenderaan dan semua keadaan. Kalau yang paling selamat ialah bila kita mengikut had laju, tapi kalau dah bawa beli kereta mahal, rasa nak pecut, pulang pada masing-masing, tanggung risiko sendiri. Adakah lorong kecemasan untuk penggunaan motosikal? Nama pun lorong kecemasan kalau dia lorong motosikal, dia panggil untuk motosikal, dia dah panggil lorong motosikal lah. Jadi sah-sah dia punya jawapannya dalam soalan tu sendiri. Jadi nama pun lorong kecemasan, bukan untuk motosikal. Tapi di Malaysia ni kebanyakan kita tak kisahlah motosikal nak lalu di situ, dan polis pun buat tak tahu aja bila ada kesesakan untuk motor lalu di situ. Saya rasa puncanya lah kenapa ialah sebab motosikal dia kecil kan. Jadi kalau ada apa-apa bomba ke apa nak lalu kat belakang, dia boleh disperse, dia boleh lari ke tepi dan boleh melepaskan kenderaan-kenderaan biasa untuk lalu di situlah. Dan satu lagi dekat Malaysia ni, pasal kita biarkan semua jenis kenderaan masuk ke lebuh raya, termasuklah motor yang berkapasiti kecil. Jadi bila motor tu berkapasiti kecil, kadang-kadang ianya menjadi bahaya kepada motosikal itu sendirilah. Terutamanya kalau dia tak boleh nak kekalkan kelajuan yang selamat di lebuh raya. Jadi kelajuan yang selamat di lebuh raya ni, kalau kita tengok untuk lori berat pun dia antara 80 hingga 90 km sejam, dan untuk kenderaan biasa 110 km sejam. Jadi kalau dia tak boleh nak kekalkan kelajuan 80 km sejam tu, sangatlah berbahaya. Dan motor-motor kecil ni 80-90 km sejam tu memang boleh, tapi itu macam maximum speed lah. Berapa lama kita boleh perah motor tu maximum speed? Tak lama. Kita boleh duduk kejap je kat situ. Takkan kita nak bawa daripada KL sampai ke Tanjung Malim perah habis kan? Takut pecah pula enjin tu kan. Jadi kita kena ikut common sense. Kalau boleh, kalau motor awak tu tak boleh nak maintain minimum kelajuan 100 km sejam, jangan masuk lebuh raya. Duduk dekat jalan biasa, ataupun macam manalah kalau nak duduk juga lebuh raya tu, yang kadang-kadang duduk di lorong kecemasan. Tapi lorong kecemasan tu ingat selamat, tapi pada saya tak selamat, kerana lorong kecemasan tu permukaan dia kotor. Kat situ lah batu-batu, kaca pecah, kayu, bekas-bekas tayar pecah, semua dekat situ. Jadi bila kita membrake pun kadang-kadang tak selamat di situ. So terpulang pada masing-masing. Lorong kecemasan bukan lorong motosikal, tapi kalau nak gunalah, risiko anda sendiri. Okey, kalau ada soalan-soalan lain, silakan teruskan hantar ke bawah ni, boleh, tak ada masalah. Kita suka jawab soalan-soalan daripada penonton. Dan kalau awak tengok sampai sini ada manfaat, tolong tekan butang like, kongsi dengan kawan-kawan, tekan subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa lagi.